Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sabah edisi Rabu 10 Mei, saya Magdalena Depol. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinur yakin tahap keselamatan negeri ini kekal terpelihara dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa di bawah pimpinan Pesuruhjaya Polis Baharu Datuk Jauteh Dikun. Datuk Haji turut memberi jaminan bahawa kerajaan negeri akan membantu memudahkan pembinaan lebih banyak pondok polis dan operasi keselamatan di seluruh negeri. Datuk Haji Ji menyatakan demikian ketika menerima kunjungan hormat Datuk Jauteh di kediaman rasmi Ketua Menteri di Serigaya, Kota Kinabalu. Dalam kunjungan ini, Datuk Haji Ji turut diberi taklimat oleh Datuk Jauteh mengenai program, rancangan, operasi dan pelbagai isu yang dihadapi pasukan polis Sabah. Datuk Jauteh turut menzahirkan penghargaan kepada Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri atas sokongan padu yang diberikan kepada pasukan polis selama ini. Datuk Jauteh dilantik sebagai Pesuruhjaya Polis Sabah yang baharu berkuat kuasa 2 Mei lalu bagi menggantikan Datuk Idris Abdullah yang bersara pada 31 Mac lalu. Kerajaan negeri telah mengenal pasti satu lagi kawasan tanah perkuburan sebagai Taman Perkuburan Islam Baharu di Tawau. Ia melibatkan kawasan seluas 4.05 hektar di Batu 12 Apas dan akan dibangunkan menggunakan konsep terkini serta dilengkapi kemudahan bersesuaian. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, Taman Perkuburan Islam akan mula diperkenalkan bagi memastikan tanah perkuburan pada masa akan datang lebih tersusun dan teratur. Ini adalah salah satu yang dicadangkan oleh pihak kerajaan seluas 10 ekar dan ia akan menempatkan boleh mampu dimanfaatkan untuk 15,000 pusara dan ini saya yakin akan dapat memberikan kemudahan dan keselesaan kepada masyarakat di kawasan Tawau ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas melakukan tinjauan di kawasan berkenaan. Datuk Arifin berkata apabila kawasan yang dikenal pasti ini berjaya menjadi tanah perkuburan contoh, maka ia akan dikembangkan ke tempat lain dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh Sabah. Sistem eJPKK mula digunapakai di seluruh pejabat daerah di Sabah. Sistem digital hasil kerjasama Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri ini bertujuan memudahkan pelantikan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK, pengeluaran sijil watika, pengurusan pembayaran alaun JPKK dan maklumat kampung. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata, kementeriannya akan terus komited memperkasa Smart Digital Government seiring inisiatif kerajaan untuk menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan ke arah kerajaan digital pintar sepenuhnya menjelang 2024. Katanya, kerajaan negeri juga telah mengambil langkah proaktif bagi mempercepat transformasi digital di luar bandar, termasuk memperbaiki infrastruktur komunikasi dan rangkaian internet, menggalakkan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ICT selain memperkenalkan program-program latihan dan kemahiran digital dalam kalangan penjawat awam dan juga penduduk di kawasan luar bandar. Datuk Jahid berucap merasmikan seminar ICT peringkat Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah bagi tahun 2023 di Kota Kinabalu. Ketika ini, beberapa sistem sedang digunapakai kementerian dan pejabat-pejabat daerah, antaranya sistem aplikasi profil kampung dan sistem lesen perniagaan selain dashboard EKPLBS dan dashboard pemantauan projek. Majikan diminta menyediakan persekitaran kerja yang kondusif dan selamat bagi menjamin keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerja. Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sabah, Zulkifli Yahya berkata langkah itu juga penting bagi mengurangkan kadar kemalangan di tempat kerja. Setiap pekerja di negara kita perlu disediakan tempat kerja yang selamat dan sihat oleh majikan masing-masing untuk memastikan di hujungnya nanti bila pekerja semua selamat dan sihat, kita dapat membantu negara bangkit untuk ekonomi yang lebih baik.
Zulkifli menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan pelancaran program Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tahun 2023 peringkat Hospital Pakar KPJ Sabah di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memaklumkan pihaknya memberi perhatian terhadap 3 sektor utama iaitu sektor pertanian, sektor perkilangan dan sektor pembinaan dalam aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Daripada ketiga-tiga sektor berkenaan, sektor pertanian mencatatkan kadar kemalangan di tempat kerja tertinggi disebabkan beberapa faktor. Antaranya penggunaan peralatan tajam semasa menuai hasil selain aspek pengangkutan. Penghasilan pakaian bermotifkan corak tradisi, ukiran kayu, anyaman kraft dan tenunan kain daripada pelbagai etnik negeri ini dapat mempromosikan keunikan dan kebudayaan Sabah ke peringkat antarabangsa. Pengasas dan pengarah cantik Borneo, N. Antah berkata, permintaan kain cetakan bermotifkan Borneo Utara mendapat sambutan yang memberangsangkan, terutama pada musim perayaan Pesta Keamatan. Pihaknya juga turut berkolaborasi dengan Pereka Fashion dan Jahitan bagi menghasilkan lebih banyak pakaian bermotifkan etnik Sabah. Pada tahun ini kita sudah start membuat ataupun menghasilkan kain-kain bercorak Sabah ni untuk keamatan pada tahun ini bermula pada bulan 10. Sebab kami punya tempahan selalunya dia datang dari kampung, dari daerah. So dia punya permintaan memang sangat memberangsangkanlah. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah Ini, terbitan Seksyen TV RTM Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Digital Kota Kinabalu. Menurut N, pihaknya menerima banyak tempahan kain dari kampung dan daerah di Sabah dan beberapa rekaan pakaian berjaya dijual sehingga ke Singapura. Pelbagai usaha akan terus dilaksanakan oleh Persatuan Thalassemia Sabah PTS dalam membendung peningkatan pesakit tersebut di negeri ini. Antaranya adalah penganjuran sambutan Hari Thalassemia peringkat negeri pada tahun ini disandarkan selain menentukan resolusi bersama dengan pendaftar perkahwinan diiktiraf. So that's why nanti dalam bulan 19 dan bulan 6 nanti ini Persatuan Thalassemia Sabah akan mengadakan perbincangan dan seterusnya satu perbincangan bersama-sama dengan pendaftar perkahwinan kepada semua daripada Muslim, Kristian yang terlibat dengan mendaftarkan perkahwinan ini. Kami akan berbincang bagaimana kita dapat mencegah atau mengawal ini daripada menular di kalangan generasi kita yang akan datang. Francis berkata demikian sempena program sambutan Hari Thalassemia Sedunia 2023 di Ward Daycare Thalassemia Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu. Menurutnya, PTS optimis bahawa tahun 2030 adalah sasaran strategik bagi merealisasikan hasrat Sabah sifar thalassemia meja dan kini aktif mengambil pelbagai inisiatif ke arah mencapainya. Tambah Francis lagi, pihaknya juga akan terus bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan dan pihak NGO bagi memperkemas kempen kesedaran melibatkan semua peringkat masyarakat. Beliau turut menasihatkan masyarakat untuk memeriksa status thalassemia masing-masing, terutama sebelum melalui peringkat perkahwinan bagi mengelak sebarang kesulitan di peringkat generasi seterusnya. Inisiatif kerajaan ke arah meningkatkan usaha menaik taraf rangkaian internet 5G disambut baik golongan mahasiswa di negeri ini. Rata-rata yang ditemui berpendapat pelaksanaan rangkaian 5G dilihat tepat pada masanya kerana berupaya memberi impak positif dalam tugasan dan pembelajaran mereka. Sangat bersetuju dengan pelaksanaan 5G kerana membantu dalam pembelajaran era baru tahun 2023 dan membantu kelas online terutamanya. Sangat-sangat memberi impak yang besar dalam pembelajaran, akses informasi yang lebih luas, lebih pantas di ujung jari. 5G ini sangat bagus untuk pelajar, bukan saja pelajar lah, untuk semua rakyat Malaysia. Dia bukan saja murah tetapi laju juga. Dia dapat membantu lah juga. So, pelajar-pelajar sekarang dorang banyak pakai digital juga kan, bikin buat kerja. Walaupun sekarang tidak sudah PKP, masih juga dipakailah secara digital kebanyakan pelajar untuk melakukan kerja. Sebagai student, pelaksanaan 5G ini sangat memberi manfaat lah kepada student. Contohnya,
Selepas PKP, pelaksanaan online distance learning memang keraplah dilaksanakan. Jadi itu sangat membantu dari segi kami punya pembelajaran. Terdahulu, kerajaan bersetuju supaya pelaksanaan rangkaian 5G di Malaysia diteruskan melalui Digital Nasional Berhad DNB sehingga mencapai 80% liputan di kawasan berpenduduk menjelang penghujung tahun ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, perkara tersebut telah dipersetujui dalam mesyuarat Kabinet dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Puspanita Sabah menjuarai perlawanan persahabatan 10 Pin Bowling anjuran Biro Sukan Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS yang diadakan di Kota Kinabalu. Tempat kedua dan ketiga pula dimenangi Persatuan Keluarga Polis Perkip Kepayan serta Gabungan Jabatan Penerangan dan Jabatan Penyiaran Sabah. Kesemua pemenang masing-masing menerima medal yang disampaikan Yang di-Pertua Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Julia Salak. Ketika ditemui pemberita, Datuk Julia berkata, aktiviti berkenaan bukan sahaja dapat mengeratkan silaturahim dalam kalangan ahlinya dengan peserta, malah inisiatif untuk memupuk budaya bersukan dalam kalangan wanita. Memberikan pendedahan kepada ahli-ahli Mutiara JRS bersama dengan ahli-ahli wanita lain di negeri ini. Mudah-mudahan acara sukan ini dapat menjadi satu penyatuan kepada kita wanita-wanita daripada Mutiara JRS dan wanita-wanita NGO yang lain. Sebanyak 14 pasukan menyertai perlawanan persahabatan ini termasuk beberapa badan bukan kerajaan NGO wanita antaranya Kinabalu Pink Ribbon serta Persekutuan Persatuan Wanita Cina Sabah. Baik, sekian paparan untuk Berita Pagi Sabah. Berita Pagi Sarawak menyusul selepas ini bersama Lydia Yusrina. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. RTM sama poin sesuai Akai sino suminda